Berapa you bagi? 10. You 10. Encik Merul cakap 8. Yang lain-lain saya tengok berapa? Out of 10. Sejauh mana prosedur penting? Out of 10. Aswad cakap 9. 8. Okay. Bateri low. Satu low. Buka. Tu masalah kita ni. Switch tak buka. Cakap komputer rosak. Saya ingat komputer saya tadi bateri low. Okay. Sekarang ni let me tell you apa sebenarnya dokumen. Cik Ling pun takut kabel dia rosak. Kabel dia terlepas. Okay. Sekarang I tell you dokumen dekat dunia ni dan apa manusia buat dekat dunia ni. Dokumen di dunia ada 3 level. Sebab manusia adalah pelakon. Apa watak you buat? Pelakon. Watak pertama adalah sebagai manusia ataupun khalifah. Watak kedua sebagai rakyat. Watak ketiga sebagai pekerja. Pekerja ni kan tak kisah. You bekerja ke, you jadi CEO ke, you jadi pemilik syarikat ke, you tetap pekerja. Sebab kalau menjadi owner, you mendengar cakap klien you, betul tak? Cakap consumer you pun pekerja juga. Okay? Sebagai manusia, you mungkin orang Islam, di mana you menggunakan Al-Quran. You mungkin orang Kristian, you menggunakan Injil. You mungkin Hindu, you menggunakan Veda dan lain-lain. Betul? Sebagai manusia. Dia jalan. Ya, betul. Sebagai rakyat pula, kita dikawal oleh akta. Di Malaysia lebih kurang ada 850 akta yang you mesti ikut. You suka ke tak suka, you mesti ikut. Dan sebagai pekerja, you ada dokumen yang dikeluarkan yang bernama management system. Dan sebenarnya semua benda ni adalah prosedur, tuan-tuan. Dan prosedur ni, kalau you tak ikut, dia ada akibat dia. Kalau tak ikut prosedur daripada Tuhan, pergi mana? Go to hell, betul? Betul tak? Betul. Kalau tak ikut akta, go to where? Jail. Go to jail. Kalau tak ikut management system, go to where? Go out. Out of business, out of company. Semua dia ada consequences. Dan semua benda ni sebenarnya adalah prosedur. I tell you, manusia perlukan prosedur sebenarnya. That's why Tuhan kita keluarkan prosedur. Supaya hidup you tenteram. Agung nak menjaga kita, dia mengeluarkan akta. Akta tu Agung yang sign tau. Sebenarnya akta adalah milik Agung. Jadi, kalau Agung tak keluarkan akta, haru biru lah negara dia. Dan management dan CEO pula mengeluarkan management system supaya you bekerja mengikut aspirasi CEO. Sebenarnya management system ni tuan-tuan adalah apa yang ada dalam fikiran CEO je tau. Sebenarnya adalah macam mana CEO nak you buat kerja. Macam itulah yang dia tulis di dalam MS. Ada faham? Ya, faham. Faham? Dia macam ni sebenarnya tau. Katakanlah auditor datang mengaudit. Auditor datang mengaudit. Management system Dan didapati you ada banyak NCR. Apa maksud NCR ni tuan-tuan? Non-compliant. Non-compliant, so you nampak atas kertas, betul? Betul. Dari segi falsafah dia, apa maksud dia? Apa maksud di sebalik NCR?
kesalahan, ketidakpatuhan. Saya tidak mahu ikut arahan CEO. Itu maksud dia NCR. Sebab management system, semua perkataan dalam tu adalah ayat CEO sebenarnya. Anda faham? Dan kalau you tak nak ikut akta, apa maksud dia? Saya tidak mahu ikut cakap agung. Kalau tak mahu ikut Al-Quran, apa maksud dia? Kamu ikut cakap Tuhan. Yes. Samalah maksud dia. Sebab semua itu prosedur sebenarnya, tuan-tuan. Sekarang dah faham dah apa itu prosedur? Faham. Kalau ikut betul-betul prosedur di dunia ni, prosedur yang paling tua sekali, up lagi daripada Al-Quran adalah suhuf tau. Suhuf ni dah dikeluarkan sejak zaman Nabi Adam lagi. Nabi Adam dapat 30, anak dia Nabi Sid dapat 50, lepas tu Nabi Idris dapat 30. Okey, tak silap saya lah sebab saya bukan ustaz, lebih kurang je lah nombor tu. Walau bagaimanapun, manusia yang pertama sekali menulis di dunia ni adalah Nabi Idris sebenarnya. Nabi Idris lah membuat suhuf dalam bentuk tulisan. Yang lain-lain tu dalam bentuk verbal saja. Sebenarnya prosedurnya dah lama dah ditulis. Yet sampai sekarang ni orang tak nak ikut. Okey, nak buat macam mana? Memang dah manusia perangai macam tu. Okey. Sekarang saya cerita you tentang asal-usul dokumen ataupun prosedur di dunia ni. Dah, cut off, potong. Sekarang saya nak cerita tentang dokumen yang berada di dunia sekarang, yang bukan agama punya. Okey. Encik Jalal, you tahu tak SDG apa? Tak tahu. Sustainability Development Goal. Cuba you sebut. Sustainability Development Goal. Goal. Okay. Yes, dia ada 17 semua dia. Sebenarnya, semua dokumen yang dihasilkan oleh organisasi ataupun syarikat di dunia sekarang ni, semua menuju ke arah ni. Tak kisahlah, you buat dokumen syarikat ke, Perdana Menteri tulis surat ke, Presiden, siapa Presiden US yang baru ni? Kita tak tahu kan? Saya pun tak tahu nama dia. Dia tak glamour sangat. Joe Biden. Okay. Joe Biden pun tulis, tulisan dia ke arah tu. Okay. So, saya nak tunjukkan dengan you all apa benda Sustainability Development Goal ni. Sekolah ke, guru besar ke, menteri ke, semua tulisan mereka mempunyai ciri-ciri SDG tu. Yes, inilah dia tuan-tuan. Sustainability Development Goal. Dia ada 17 semua dia. Boleh tolong baca Encik Jalal? Daripada nombor 1 sampai nombor 17. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions,
partnership for the goals. Okay. Saya cakap tadi, semua dokumen di dunia ni menuju ke arah ni. Tak kisahlah you sedang buat quality management system ke, environmental management system ke, security management system ke, monetary management system ke, safety management system ke. Semua dia menuju ke arah ni. Soalan saya, antara 1 sampai 7, mana satu paling dekat dengan safety? Sila baca dan tulis jawapan anda di public chat. Dia bukan satu, dia ada beberapa. Dia ada beberapa. 8 tu memang dah betul. 8 dengan 9 saya tak cukup. Ada banyak sebenarnya safety kat sini. Okey, sekarang kita tengok 1 sampai 6. Mana satu yang berkaitan dengan safety? Tiga, 4, 5 adalah safety. 3 adalah good health, safety. 4, good education. Kan kalau you bekerja, you kena ada pengetahuan. You tengok. Ada banyak. Lepas tu 5, gender equality. Yang tu safety juga memperjuangkan dia. Kita tak nak ada bias tau, lelaki perempuan. Kita lelaki kita yang jaga, perempuan pun kita yang jaga. Lepas tu 7 sampai 12. 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11. Safety. Lepas tu dekat bawah tu 16. Peace and justice. Kita nak memperjuangkan undang-undang supaya pekerja tak terinaya. Sekarang dah faham dah SDG? Cek jalan? Faham Ya, faham. That's why you tengok penulisan orang sekarang di seluruh dunia kan, kenapa macam sama je. Sebenarnya semua penulisan ataupun arahan ataupun polisi, prosedur entah apa-apalah, semua dia menuju ke arah 17 perkara ni. Okay. Maksudnya sekarang tuan-tuan dah faham apa itu SDG. Okay. Sekarang saya nak bercerita tentang level of document. Okay, level of document pula. Ada dokumen level antarabangsa, ada dokumen level biasa-biasa. Level 1 ni international. So, yang berada pada level international ni adalah ISO. Clear Encik Lal? Ya, clear. L2 ni adalah region. ASEAN ke, okay, itu region. Mereka ada nama dokumen dia sendiri. L3 ni negara. National. 4 ni persatuan. 5 ni syarikat. Syarikat kita sendirilah. Kalau lagi cap lah. Kalau kilang bom lah. Kalau oil and gas lah. Dan dekat L5 ni, dia ada benda ni. Dia ada policy, manual, procedure, work instruction, form, checklist. Nampak? Clear Cik Jalan? Ya, clear. Soalan sekarang ni, macam mana cara you nak up you punya syarikat punya dokumen supaya setaraf dengan international? Apa trik dia? Apa yang you mesti buat supaya dokumen you setaraf dengan international? Masukkan elemen-elemen SDG ke dalam tu. Itu tak berapa clear. Satu benda kalau you ambil memang automatic you akan jadi international. Bahasa Inggeris. Bukan bahasa Inggeris.
definasi dia, you masukkan dalam dokumen dia, maka syarikat you akan jadi international. Definasi. Walaupun you menggunakan bahasa Inggeris, tapi bila bab define, maksud-maksud dia, you pakai definasi sendiri. Itu level biasa. Kalau you nak up diri you sampai ke tahap international, you kena menggunakan definasi international. Dan for your information, apa-apa benda yang saya ajar you semasa engagement kita ni, saya semua menggunakan international punya definition. Definition apa saya pakai? Saya pakai definition ISO. That's why saya sikit-sikit buka ISO, sikit-sikit ISO. Sebab saya memang nak train you macam tu. Okey, faham. Katakanlah kita ada persatuan kicap sedunia. Persatuan kicap sedunia, dia punya dokumen level apa? Region. Persatuan kicap sedunia. Level berapa? Saya nak you bagi satu. Level 1. Persatuan kicap sedunia. Level 1. Tak, dia level 4. Sebab dia persatuan. Oh, okey. Dia bukannya negara yang bercantum. Kalau negara bercantum, dia boleh jadi region. Level negara pun tak sampai. Kalau persatuan oil and gas sedunia, level mana? Level 4. Sama juga. Level kilang bom. Kilang persatuan kilang bom sedunia. Level 4 juga. Okay, that's why you jangan tersilap dengan persatuan ni. Even though persatuan tu, persatuan sedunia, tapi dia masih peringkat persatuan. Kalau dia peringkat persatuan, dia masih tetap dekat level 4. Soalan saya, siapa kata benda ni ada 5 level? Itu sepatutnya you persoalkan saya. Tanyalah soalan. Ya, kenapa ada 5 level? Oh, saya jawab. Jangan saya tipu you all pun you angguk je. You mesti tanya dengan trainer tu tau. Bukan apa, supaya trainer pun akan rasa tercabar supaya lain kali dia buat rujukan sebelum dia bercakap dengan you all. Tak, saya sendiri pun tak jumpa appreciator. Memang saya kena lepas ni. Kena dengan Cik Jalal tak? Kejap lagi kita jumpa tu. Nama benda ni National Standard Compliance Program. Okay? National Standard Compliance Program ni dia under MITI tau. Dulu under MOSTI. Inilah website dia. Department of Standard Malaysia. Okay, saya ambil daripada petikan ni bila saya membuat search. Dekat ni lah saya ambil. Mereka kata standard ni ada type and level of standard, iaitu international, regional, national, persatuan dan juga syarikat. Okay, dari sinilah saya tahu bahawa rupanya standard ni ada pelbagai aras. That's why apabila kita bercakap, kita kena tahu kita sedang bercakap pada aras mana satu. Jangan sampai nanti you sebenarnya you bercakap pada aras 4 tapi ayat you aras 4 tapi you cakap kat orang you sedang cakap international. Orang pun nampak you macam bodoh Mamat ni. Faham tak? Maksudnya kalau you nak bercakap pasal standard international, you kena pakai standard international. You jangan sampai you cakap
you kata, you cakap berdasarkan standard international. Tapi ayat yang dipakai tu ayat persatuan. Memang masak you. Okay, silap you kena gelak. Okay, semasa conference. Just want to share with you lah. My first conference, iaitu conference yang dibuat di Sabah. Tajuk saya ni tau. Apa nama tajuk conference yang saya buat? Cuba baca. Can Superman make safety system work? Tak, yang tu soalan. Ini nama conference dia sebenarnya. Cuba baca. Safety and Health Officer or Superman? 9 June 2009. Yes. First Pada ketiga itulah saya bercakap pasal saya bandingkan safety officer dengan Superman. Dan rupanya Superman tu masih wujud sampai sekarang tau. Cuba baca kat bawah statement saya. Safety and health officers desire career advancement and success, just like any other motivated professionals. They manage their tasks almost like Superman. They are very helpful and courteous. They work like responsible Boy Scouts. However, if all safety tasks are rested on their shoulders, they will face difficulties and constraints. That's why kena faham betul-betul kerja you. Supaya you tak terambil kerja orang lain. Kerja orang lain biar orang buat. Safety officer buat kerja safety officer. So safety officer buat apa? Soalan saya, apa saya buat daripada pagi tadi sampai sekarang? Mengajar, share knowledge. Mengajar, share knowledge, advice. Cakap je sebenarnya kerja safety officer ni. Kalau orang cakap je, kau ni tahu cakap je. Dah memang kita digaji untuk bercakap. Kalau you pergi bancuh simen, tu salah sebenarnya. Yang betulnya adalah bercakap. Itulah kerja safety officer. Kalau tak erti cakap, masalah besar safety officer. Faham tak? Saya ni kan, orang kutuk saya tahu daripada mula saya kerja sampai sekarang. Orang duk kutuk saya. Apa dia orang kutuk saya? Dia cakap saya, Zam, kau pandai cakap je. Buat kerja tak erti. Memanglah. Dah saya dilantik untuk bercakap. Ada satu company tu kan, kerja saya adalah bercakap di dalam international conference sebanyak 40 kali setahun. You tahu apa maksud 40 kali setahun? Sebulan 4 kali. Kan sebulan 4 kali. Maksudnya seminggu sekali you kena attend conference, international ataupun national conference. Itulah kerja saya, cakap saya. So bukan senang nak bercakap dalam conference ataupun international ataupun national conference tau. Sebab banyak benda yang you kena baca dan prepare. And then 40 hari tu sebenarnya tolak lagi 12 hari yang ada cuti di Malaysia. Hari Raya, Kongres Pak Choi, Ilifah Bali, Gawai, Christmas semua tu. Itulah waktu I tak berconference. Selain pada tu, I berconference. Okay? Memang kerja saya cakap saja. Datuk Siti apa dia buat? Nyanyi. Gaji besar tak? Besar. Besar? Dia tengok. Tu lagi teruk. Saya kira okey lagi bercakap. Datuk Siti nyanyi 5 minit, 30,000. Sekarang apa pilihan you? You nak jadi penyanyi, nak jadi safety officer? Okay? Pelik dunia ni kan? Makin orang tu tak buat kerja, makin besar gaji. Yang berpuluh-puluh susun batap, susun bangunan tu, gaji RM50 je sehari. Itulah dunia. Pilihan terletak di tangan anda. You nak menyanyi ke, you nak susun batap? Suruh hati. Tak ada orang paksa, betul tak? Okey, sekarang kita masuk kepada cerita kita sebenarnya, dokumen. Sekarang you dah tahu level dokumen. Oh, senang saya nak buat kerja ni. Explain 4 level of document. Tapi 4 level dokumen ni adalah dokumen yang paling bawah sekali dari segi standard. Iaitu dokumen standard kan level yang ke-5 sebenarnya. Apakah itu OSHMS punya dokumen? Policy, objective, roles and responsibility, procedure, instruction, register yang dibuat, itu semua OSH dokumen.
as long as dia ditulis dan disimpan. Sama ada ditulis dalam bentuk kertas ataupun ditulis dalam bentuk soft copy. Suka hati you. Tak ada orang paksa. Simpan dalam bentuk kertas boleh, simpan dalam bentuk soft copy pun boleh. Okay, kita ada manual, kita ada prosedur, kita ada instruction, kita ada form. Host document, hendaklah clear, ditulis, hendaklah di-review, dan kalau tak pakai, hendaklah dibuang. Jangan dibiarkan di dalam syarikat. Jangan sampai dalam syarikat ada version 1, version 2, version 3. Tak boleh. Yang boleh ada di dalam syarikat adalah version terkini saja. Version lama kena buang. Ataupun kena sorok. Ataupun kalau dia di dalam soft copy, you hendaklah clearly letak kat situ, obsolete. Supaya orang tak pakai. Clear Encik Jalan? Clear. Yang ni creating and updating. Pastikan dokumen you ada title, ada tarikh, okay, ada reference number. Dokumen ni kalau nak pakai dia available, senang cari. Record. You mesti tahu dekat mana you simpan dan macam mana mengawal record tu supaya benda tu tidak hilang. Dan yang mana satu nak simpan dan mana satu nak buang. Summary, habis. Itu saja pasal dokumen. And then saya bagi tahu you, saya share kat you all. Tapi yang ni ada tapi lah. Nantilah saya sebut apa tapi tu. Saya tunjuk you macam mana cara saya simpan dokumen. Macam ni cara saya simpan dokumen. Mula-mula sekali, menegak ni, saya letak semua requirement yang ada di dalam management system. Daripada 4 sampai 10. Lepas tu, ini adalah nombor requirement dan tajuk di dalam requirement. Lepas tu kat atas ni saya letak level 1, saya nak simpan apa kat sini? Cik Jalan? Safety health procedure. Level 2? Safety health procedure. Level 3? Minute meeting. Lepas tu? Reports. Lepas tu? Permit. Lepas tu? Form, checklist. Work instruction. Work instruction. Attachment. Metric. Chart. Jadi apa-apa benda yang work instruction, attachment, metric, chart, form apa tu, saya akan letak dalam kategori level 3. Okey, saya ada 3 level saja. Dokumen saya. Dan kalau auditor tanya saya, Damri, macam mana cara kau comply dengan 4.2? Apa jawapan saya? Jawapan saya cakap 4.2, jawapan dia ada dalam OSH manual. Kalau auditor tanya saya, macam mana saya comply dengan 5.1? Oh, 5.1 tu, dia ada di dalam OSH manual dan dia ada di dalam minit mesyuarat. Finally, dia ada dalam checklist. Tengok, senang tak saya manage dokumen saya? Hello, senang tak? Ya. Senang gila. Kenapa saya buat macam ni?
Saya buat macam ni sebab saya nak menjadi safety officer yang boleh bercuti pada bila-bila masa. Saya tak kisah, orang nak mengaudit ke nak apa, suka hati dia, hantam dia. Saya nak pergi cuti, saya cuti. Kenapa? Sebab, andai kata, bila saya pergi bercuti, auditor datang, saya boleh suruh mana-mana manager buka dokumen ni dan menjawab auditor menggunakan benda ni. Lepas tu, dia orang boleh cari dokumen saya sebab saya dah letak level 1 almari ni, level 2 almari ni, level 3 lah almari ni. Dia senang dulu nak cari. Saya centralize semua menggunakan metrik ni saja. Itulah cara mengurus dokumen dengan mudah. Itu contoh. Yang saya cakap tapi tadi tu, yang saya tunjuk tu, saya sekadar tunjuk saja. Saya tak bagi dekat peserta. Itu tapi dia. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada yang lain? Okey, Oswald tanya. Bukan SBG, SDG. Sustainability Development Goal. Siapa yang rangka? Sebenarnya yang rangka tu adalah saintis dunia. To be exact, kita tengok kat sini. Okey. Adalah orang dia, tapi kalau dicari, jumpa. And then seluruh dunia setuju dengan SDG, Sustainability Development Goal. Link tanya, Petronas Technical Standard level apa? Level 4. Petronas Technical Standard. Mr. Ling, jawab soalan you, Mr. Ling. PTS. PTS level 4. Dia bukan international level sebab dia macam ni. PTS refer kepada OGP. OGP refer kepada ISO. Clear, Mr. Ling? Okay, good. Dia apa-apa sebenarnya dokumen di dunia ni, ujung cerita dia mesti tembak ke ISO. Dan memandangkan ISO ni, ISO yang mula-mula tembak ke SDG. Bila ISO dah tembak ke SDG, semua benda ni pun, bila benda ni ikut ISO, apa ISO cakap dia ikut. Jadi, secara tak langsung, benda ni semua sebenarnya SDG. PTS pun SDG. Pikat kicap pun SDG juga. Tak dapat lari. Bukan tak dapat lari, tak boleh lari sebenarnya. You jangan lari pada SDG. Sebab kalau you lari pada SDG, you kejam tau. You akan menjadi company yang membuang sisa toksik ke dalam sungai. You akan menjadi company yang menebang pokok tanpa menanam pokok baru. Sebab kita nak live on land. Macam mana nak live on land? Senang je. Bila tebang pokok, tanam pokok baru supaya kehidupan tidak mati. Saya jenis manusia yang bermain di laut dan bermain di hutan. Saya faham macam mana rasa dia. Game saya tahun 80-an dengan game saya zaman sekarang ni sangat jauh berbeza. Zaman 80-an dulu, saya masuk hutan, masuk sikit je. Dah jumpa banyak binatang liar. Suka hati nak tembak. Sekarang ni kena pergi jauh ke dalam hutan, baru dia jumpa rusa. Okey? Silap sebelum jumpa rusa tu, you dah mati kelaparan dah. Baru jumpa rusa. That's why pemburu sekarang ni, bila nak pergi memburu, kena bawa makanan dalam tin. Sebab lambat sangat nak dapat hasil buruan.
Kalau pemburu zaman dulu mana ada bawa makanan lentin. Diorang 5 langkah masuk dalam hutan dah dapat hasil buruan. Soalan-soalan lain. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak tanya benda ni. You all okey tak dengan cara saya mengajar ni? Kalau okey, saya teruskan. Kalau tak okey, saya ubah. Okey. Kalau okey, saya maintain. Okey, kalau okey, saya maintain. Okey, sekarang saya nak hand over you all kepada Encik Firdaus. Sebelum saya hand over kepada Encik Firdaus, saya nak you all okey, sila share saya maklumat baru yang tuan-tuan dapat hari ni. SDG. Lima level of standard. Sebenarnya bukan documentation 5 level of standard. Yes. SDG for safety, yes. Cara dokumentasi senangkan audit. Yes, supaya you sebagai auditor, you sebagai safety officer senang nak pergi cuti. Jangan sampai nanti bila pergi cuti, auditor datang, batal lah cuti sebab ada auditor datang. Tak perlu. You sediakan metrik tu, you boleh cuti bila-bila masa you suka. Lagi sekali orang jealous dengan you. Orang lain nak cuti susah. You safety officer nak cuti senang. Simple je. Kalau dia orang nak hidup dia orang senang, buat kerja macam safety officer. Yes, dalam SDG itu memang ada safety sebenarnya dalam tu. Arrangement of documentation. Yes. Gembira adalah benda yang paling tinggi sekali target safety officer. Yes. Kalaulah tempat kerja you selamat, impact dia memanglah happy. Okey, itu saja. Okey, sekarang saya nak minta kebenaran untuk tuan-tuan, daripada tuan-tuan untuk saya tangguhkan sesi kita. Boleh tak saya tangguhkan sesi saya, tuan-tuan? Boleh tuan, terima kasih. Boleh Kalau boleh, saya tangguhkan sesi kita sehingga kita berjumpa lagi 8 hari bulan nanti. Baru kita jumpa. Kita buat. Okey, saya mengucapkan selamat berjaya dan Assalamualaikum. Saya hand over to Encik Firdaus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.